Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, murid-murid, apa khabar semua? Hari ini kita akan belajar mata pelajaran bahasa Arab. Saya harap semua murid dah bersedia, insya-Allah. Baiklah, murid-murid, hari ini kita belajar bersama-sama dengan Ustazah Husna sekali lagi. Semua dah bersedia dengan buku teks masing-masing. Boleh perhatikan buku teks sambil lihat video yang Ustazah sediakan. Semoga semua memahami apa yang Ustazah terangkan dan semoga dapat memberi manfaat, insya-Allah. Alhamdulillah, murid-murid semua, hari ini kita akan belajar tajuk baru Ad-Darsus Sabi', pelajaran ketujuh. Tajuknya Al-Mufradu wal-Muthanna wal-Jam'u. Baik, Ustazah serasa kamu semua dah tahu maksud mufrad, musanna dan jama'. Mufrad seperti kita dah belajar sebelum ni pada mata pelajaran Imla', sama juga dalam bahasa Arab tajuk Ad-Darsus Sabi' ni. Al-Mufrad ini maksudnya satu ataupun menunjukkan kepada satu, seorang. Al-Musanna menunjukkan kepada dua. Al-Jam'u menunjukkan kepada tiga dan ke atas. Jadi ingat ya, mufrad untuk seorang atau satu, musanna untuk dua orang atau dua, jama' menunjukkan tiga dan ke atas, ya, lebih tiga dan ke atas. Ya, jadi kena ingat jama'. Baiklah. Jadi hari ini kita akan belajar pelajaran bahasa Arab tajuk mufrad, musanna dan jama' ini al-juz'ul awal, maksudnya bahagian yang pertama, sebab ada dua bahagian bagi tajuk mufrad, musanna dan jama' ni. Baiklah. Okey, baiklah murid-murid. Al-wihdatul ula al-muzakkar lil-aqil. Apa maksud al-wihdatul ula? Al-wihdatul ula bermaksud unit yang pertama, al-muzakkar lil-aqil. Tajuknya al-muzakkar lil-aqil bermaksud kata nama seorang, kata nama lelaki yang berakal. Baiklah. Ustazah nak nyatakan bahawa muzakkar lil-aqil ini adalah satu kalimah atau kata nama untuk muzakkar yang berakal, maknanya manusia lah. Maknanya yang khusus untuk manusia, sebab manusia berakal kan. Kalau selain manusia macam barang, benda, haiwan kan tidak berakal. Jadi al-muzakkar lil aqil ni khusus untuk muzakkar yang berakal, iaitu muzakkar dari kategori manusia. Baik. Cuba lihat buku teks masing-masing. Ya, lihat buku teks masing-masing. Ustazah nak kamu semua perhatikan ayat yang ada di dalam buku teks kamu, sama seperti yang saya paparkan ini. Baiklah, kita baca dulu. Iqra' thumma karrir. Baca kemudian kita ulang. Kita baca berulang-ulang. Baiklah. Ustazah nak kamu dengar bacaan Ustazah, sebutan Ustazah. Kemudian kamu semua ikut secara berulang-ulang supaya mahir untuk membacakan kalimah atau ayat dalam bahasa Arab. Baik. Al-muslimu yusalli salataz zuhri. Seorang Islam sedang sembahyang zuhur. Al-muslimani yusalliyani salataz zuhri. Dua orang Islam sedang sembahyang zuhur. Baik, ayat yang ketiga. Al-muslimuna yusalluna salataz zuhri. Ramai orang Islam sedang sembahyang zuhur.
Baik, kalau yang ayat yang ketiga ini, al-muslimuna ini adalah jamak. Menunjukkan kepada gambar ni menunjukkan 3 orang sahaja. Tapi sekiranya lebih 3 orang, 3, 4, 5 dan seterusnya, kita menggunakan ayat atau kalimah yang sama, al-muslimuna yusalluna salataz zuhri. Kita guna ayat yang sama. Baik. Jadi dekat sini kamu bila kamu dengar Ustazah sebut tadi, dia di sini ya, Ustazah sebut tadi, kamu dengar, kamu dapat pastikan mesti kamu perasan Ustazah sebut kalimah yang sama tapi ada sedikit perbezaan. Contoh ini al-muslimu. Ni muslimani. Dia ada alif nun di sini kan. Al-muslimuna sebutannya sedikit berbeza. Dan gambar-gambar ini juga menunjukkan kepada seorang, 2 orang dan lebih kepada 3 orang. Jadi cuba perhatikan, dengar ulang semula, dengar baik-baik sebutan saya, kamu ikut dan kamu perhatikan dulu gambar-gambar ni. Okey, baik. Kita akan teruskan, Ustazah akan terangkan untuk slide yang seterusnya lah. Baik. Murid-murid, istami' thumma raddid. Kamu dengar penerangan daripada Ustazah. Baiklah. Cuba kamu lihat dekat sini ada kalimah mufrad. Yang ini adalah al-musanna. Yang ini adalah jamak. Seperti yang Ustazah dah terang tadi, mufrad adalah untuk seorang. Ya, seorang. Musanna adalah untuk 2 orang. Al-jam'u atau jamak ni menunjukkan 3 atau lebih. Ya. Baiklah. Kalau mufrad, bagi isim ataupun bagi isim mufrad yang menunjukkan kepada seorang. Contoh kalimah di sini, contoh perkataan di sini ialah al-muallimu, seorang guru lelaki. Ya. Tadi cerita tentang muzakkar lil aqil kan, lelaki yang berakal. Jadi inilah dia, al-muallimu, seorang guru lelaki. Al-muallimani, 2 orang guru lelaki. Al-muallimuna, 3 atau lebih guru lelaki. Baik. Contoh yang lain Ustazah berikan al-ba'i'u. Al-ba'i'u, seorang penjual lelaki. Al-ba'i'ani, 2 orang penjual lelaki. Al-ba'i'una, 3 orang atau lebih penjual lelaki. Baik. Jadi kamu dah dengar kalimah-kalimah yang Ustazah sebutkan, Ustazah bacakan. Kamu kena ulang-ulang. Ya, kena sebut juga secara berulang-ulang supaya mahir sebutan bahasa Arab kamu. Ya. Baik. Al-mulahazah. Ya, ringkasannya Ustazah nak terangkan di sini. Baik, perhatikan ya. Perhatikan rajah yang Ustazah tunjukkan di sini. An-naw'u ni bahagian, ya, ataupun jenis naw', ya. Al-kalimah bermaksud perkataan. Mungkin kamu semua dah tahu ya. Al-harfuz zaid ni bermaksud huruf tambahan. Baik, kita lihat bahagian atau jenis-jenis di bawah ini. Al-mufrad. Al-mufrad. Al-mufrad ini kamu dah maklum semua, iaitu untuk seorang atau satu. Ya. Al-musanna menunjukkan 2. Al-jama' menunjukkan 3 atau lebih. Cuba lihat kepada kalimah mufrad. Kalimah isim mufrad, Ustazah bagi contoh di sini, contoh di sini muslimun. Muslimun tidak ada sebarang huruf tambahan. Ya, tidak ada harf zaid, tidak ada huruf tambahan pada kalimah muslimun. Pada kalimah isim mufrad tidak ada huruf tambahan. Baik, kita lihat pada kalimah isim musanna. Musanna ini untuk 2 orang. Kita lihat musanna muzakkar ini untuk 2 orang. Muslimani. Muslimani. Muslimani di sini dia kalimah asal dia muslimun. Seorang Islam.
Bila kita baca muslimani, apakah huruf tambahan pada kalimah muslimani? Iaitu alif nun. Harfuz zaid atau huruf tambahannya adalah alif nun. Tadi kalau mufrad tidak ada huruf tambahan. Kalau musanna untuk menunjukkan dua orang ada huruf tambahan. Baik. Kemudian al-jam'u atau jamak. Jamak ni untuk lebih 3 orang. Jadi isim jamak muzakkar ni adalah untuk lebih 3 orang lelaki. Muslimuna. Muslimuna. Apakah harfuz zaidnya atau huruf tambahannya? Huruf tambahannya adalah waw nun. Huruf tambahannya adalah waw nun. Jadi kesimpulannya Ustazah nak terangkan kat sini ya. Terangkan di sini. Kalau mufrad untuk seorang lelaki, mufrad muzakkar ya untuk seorang lelaki, tidak ada sebarang huruf tambahan. Kalau untuk dua orang lelaki, ada huruf tambahan iaitu alif dan nun di belakangnya. Kalau jamak muslimuna, kalau jamak muzakkar, lil akil ni muslimuna, ada huruf tambahan waw nun di belakangnya. Ini adalah kaedah atau panduan untuk kita uh, belajar bahasa Arab, untuk kita bercakap bahasa Arab, macam mana kita nak tukarkan daripada kalimah asalnya menjadi yang kalimah asalnya seorang, nak jadikan dua orang, nak jadikan tiga atau lebih, beginilah kaedah dia. Ya, Ustazah harap kamu fahamlah insya-Allah. Tak apa. Jadi perhatikan baik-baik, ulang kalau tak jelas, kalau laju sangat Ustazah cakap tu ulang lagi. Ulang lagi penerang video ini. Kamu dengar semula supaya kamu lebih faham insya-Allah. Baik, murid-murid semua, di sini ada contoh-contoh ayat pendek lah. Contoh-contoh ayat pendek yang berkaitan dengan mufrad, musanna dan jamak. Baik, lahiz thumma iqra. Perhatikan kemudian kita baca. Baik, perhatikan. Perhatikan gambar ini. Kita perhatikan apakah yang berkaitan dengan gambar ini. Ayatnya al-mufrad. Ini adalah untuk contoh bagi kalimah isim mufrad muzakkar lil aqil. Al-muwazzafu mujtahidun. Al-muwazzafu mujtahidun. Ini ada seorang pegawai ataupun seorang pegawai yang mujtahid, yang bersungguh-sungguh. Ya, ini adalah contoh untuk satu ayat pendek untuk mufrad muzakkar lil akil, untuk seorang lelaki yang untuk seorang lelaki, ya, ataupun mufrad muzakkar untuk manusia seorang. Baik. Kemudian contoh bagi al-musanna ataupun isim kalimah isim musanna muzakkar lil akil ni, al-muwazzafani mujtahidani. Al-muwazzafani mujtahidani. Baik, ini adalah dua orang pegawai yang bersungguh-sungguh. Di sini kalau kamu lihat, dia tambah alif nun pada muwazzafani. Kemudian untuk kalimah yang berikut yang bersungguh-sungguh ni, ditambah juga alif dan nun. Ya, ini adalah dia mujtahidah ni, bersungguh-sungguh ni adalah sifat atau perangai kepada pegawai ni tadi. Jadi dia kena ikutlah. Dia kena ikut. Tambahan, huruf tambahan ni kena ikut sama dengan muwazzafah ni, pegawai ni. Baik. Kemudian contoh bagi jamak, ya, isim jamak muzakkar lil akil ni, al-muwazzafuna mujtahiduna. Al-muwazzafuna mujtahiduna. Tiga orang pegawai atau lebih, ya, ramai pegawai mujtahiduna yang bersungguh-sungguh. Kita lihat apa huruf tambahan dia. Ni dia waw nun. Belakang ni juga adalah waw nun, sama. Baiklah. Ya, jadi kamu kena tahu yang muwazzafun ni adalah orang ini, pegawai ini. Mujtahid ini maksud sifat dia, perangai dia.
Dia orang yang bersungguh-sungguh. Jadi sebab tu dia ikut. Kalau tak ada huruf tambahan, mujtahidun juga tidak ada huruf tambahan. Kalau dua orang ni dia ada tambah alif nun, mujtahidun juga tambah alif nun. Begitulah seterusnya. Ustazah harap kamu faham insya-Allah ya. Ah, Alhamdulillah, murid-murid semua selesai tadi kita dah belajar tentang al-muzakkar lil-aqil daripada tajuk al-wahdatul ula ya. Daripada unit pertama tajuknya muzakkar ataupun kata nama lelaki yang berakal. Jadi kita akan meneruskan dengan al-wahdatul tsaniyah unit yang kedua tajuknya al-muzakkar li ghairil aqil. Ya, isim atau isim muzakkar yang tidak berakal. Baik, kalau kita tengok maksud dia, al-muzakkar ini memang maksud dia kata nama lelaki. Li ghairil aqil bermaksud yang tidak berakal. Tapi kalau yang tidak berakal ini bukan manusia. Ya, kira bukan manusia. Contohnya benda atau haiwan. Jadi kita boleh kata isim muzakkar yang tidak berakal. Ataupun kita kata sifat isim muzakkar yang selain manusia lah. Itu lebih mudah kita nak faham lah insya-Allah. Baik, Ustazah akan terus terangkan kepada kamu berkenaan al-muzakkar li ghairil aqil ni. Ya, kata nama lelaki yang tidak berakal ataupun kata nama ataupun isim muzakkar yang tidak berakal. Baiklah murid-murid semua, kita teruskan muka surat yang seterusnya. Taib, lahiz, perhatikan. Baik, perhatikan gambar yang ada, perhatikan kalimah yang ada pada kitab kamu, pada buku teks kamu tu sama dengan saya punya slide ni ya. Al-babu, al-babu atau babun. Babun apa babun? Biasa dengar tak perkataan Ahmad Al-Bab? Kan, cerita Ahmad Al-Bab. Inilah dia. Inilah dia asal Al-Bab tu. Babun, pintu kan. Ni pintu moden. Mesti kamu semua pintu pun macam ni cantik ni. Babun, satu pintu. Babun dia bukan lelaki, dia benda. Tapi nak menunjukkan ceritanya, nak katakan yang babun ini satu pintu, inilah dia, mufrad. Ya, mufrad, muzakkar, li ghairil aqil. Iaitu isim mufrad muzakkar yang tidak berakal, iaitu benda lah. Kita merujuk kepada benda. Kalau satu pintu kita kata babun atau al-babu. Untuk dua biji pintu, al-babani ataupun babani menunjukkan dua pintu. Apa huruf yang ditambah di sini? Sama juga macam tadi, macam muzakkar lil aqil juga ditambah alif dan nun. Ya, babani atau al-babani. Baik, kita lihat untuk 3 biji pintu atau 3 buah pintu atau lebih daripada 3, al-abwabu. Dia sebutan dia al-abwabu daripada babun tadi atau al-babu, al-babani jadi al-abwabu. Al-abwabu. Menunjukkan 3 atau lebih pintu. Baik murid-murid. Istami' thumma raddid. Dengarkan ya. Kemudian kamu sebut berulang-ulang. Baiklah. Cuba lihat rajah yang ustazah nak tunjuk. Dalam kitab kamu pun ada, boleh tengok. Boleh buka dan perhatikan juga pada slide ni sama juga dalam kitab kamu. Cuba kita lihat di sini rajahnya atas ni al-mufrad menunjukkan satu kan. Al-musanna menunjukkan berapa? Ya, 2. Al-jama' menunjukkan kepada 3 atau lebih. Baik. Cuba kita lihat mufrad. Mufrad ada banyak ustazah berikan semua ni contoh-contoh kalimah mufrad ada dalam kitab kamu tu, ustazah tak ubah pun. Al-baitu. Al-baitu sebiji rumah. Al-faslu sebuah kelas. Al-kubu apa dia kubun? Al-kubu gelas.
Al-kitabu, kitab atau buku. An-najmu, bintang. Ni semua sebiji sebuah rumah, sebuah kelas atau sebuah kelas. Al-kubu, sebiji gelas. Al-kitabu, sebuah kitab atau sebuah kitab. An-najmu, sebiji bintang. Jadi semua satu ni. Satu ni semua satu rumah ni kan. Satu mufrad menunjukkan satu. Baik, kita lihat musanna. Musanna, isim musanna kan dua kan? Isim musanna dua. Kita lihat kalau baitu, al-baitu sebiji rumah atau sebuah rumah. Al-baitani dua buah rumah. Kalau dua buah rumah, al-baitani. Kalau dua buah kelas, al-faslani. Kalau dua biji gelas, al-kubani. Kalau dua buah kitab, al-kitabani. Kalau dua bintang, an-najmani. Sama macam al-muzakkar lil aqil tadi, semua tambah alif nun, alif nun, alif nun, sama semua ya. Baik, cuba kita lihat al-jam'u, jama'. Kita lihat jama' ya. Kita lihat jama'. Kalau sebuah rumah tadi al-baitu, dua buah rumah al-baitani. Kalau banyak rumah al-buyutu. Al-buyutu. Kalau sebuah kelas al-faslu. Dua buah kelas al-faslani. Kalau banyak kelas al-fusulu. Al-fusulu. Baik, kemudian sebiji gelas al-kubu. Dua biji gelas al-kubani. Kalau banyak gelas atau tiga dan lebih, al-akwabu. Al-akwabu. Baik, kemudian al-kitabu. Sebuah kitab atau sebiji kitab. Sebuah kitab. Al-kitabani, dua buah kitab. Al-kutub, banyak kitab. Tiga atau lebih. Baik, kemudian an-najmu. Sebiji bintang atau sebutir bintang. An-najmani, dua butir bintang. Kalau banyak bintang, lebih tiga dan lebih. An-nujum, banyak bintang, banyak butir bintang. Baik, mesti kamu macam apa huruf tambahan bagi jamak. Baik, kalau untuk li ghairil aqil, beginilah jamak dia. Dia tidak ada kaedah khusus yang Ustazah dapat terangkan. Jadi inilah kaedah, dia kena hafal je lah. Kalau nama dia jamak taksir. Ya, namanya jamak taksir. Dia kena hafal aja lah ni. Al-baitu, al-baitani, buyutun. Kalau baitun, baitani, buyutun. Kalau buang alif lam, hujung dia ni kita dhammahkan. Kita baris dengan dua. Baitun, baitani, buyutun. Kalau al-baitu, al-baitani, al-buyutu. Kaedah cara baca dia begitu. Al-faslu, kalau buang alif lam, faslun. Al-faslani, kalau kita nak buang alif lam, faslani. Kalau kita nak baca al-fusulu, kalau buang alif lam ni kita baca fusulun. Begitu. Dan seterusnya lah. Al-kubu, al-kubani, al-akwabun. Al-akwabu. Atau kubun, kubani, akwabun. Kitabun atau al-kitabu, al-kitabani, al-kutubu. Kalau kita buang alif lam dia, kitabun, kitabani, kutubun. An-najmu, an-najmani, an-nujumu. Kalau kita buang alif lam dia, najmu, najmun, najmani, nujumun. Baik. Iqra' summa karir. Iqra'. Semua tahu kan? Kita baca. Baik. Cuba kita lihat contoh gambar di sini. Ada gambar lembu.
Ada gambar rumah. Lembu ni binatang kan, dia tidak berakal. Rumah benda kan. Baik, rumah adalah benda. Yang ni binatang. Jadi ini adalah lighairil aqil. Cuba kita lihat mufrad al-baqaru saminun. Untuk seekor lembu ni kita baca al-baqaru saminun. Al-baqarani saminani. Tambah alif lam. Tambah alif nun. Al-abqaru saminatun. Al-abqaru saminatun. Ini kalau kita baca lighairil aqil beginilah. Ya, jadi al-baqaru, al-baqarani, al-abqaru. Baik. Kemudian kita tengok rumah tadi. Al-baitu jamilun. Al-baitani jamilani. Al-buyutu jamilatun. Baik ya. Kalau kita lihat kat sini pada mufrad dan musanna dia tidak berubah. Mufrad dan musanna dia tidak berubah, tapi pada jamak sahaja dia ada sedikit perubahan ataupun dia tidak sama dengan muzakkar lil aqil tadi. Alhamdulillah, syukur pada Allah. Selesai kita pada bahagian yang pertama. Tajuk kita hari ini bahagian yang pertama selesai sudah. Ada lagi sambungan selepas ini. Jadi jangan lupa amalkan. Ihtarim asdiqa'aka. Muliakan kawan-kawan kamu. Bukan kawan-kawan sahaja, adik-beradik, ahli keluarga juga. La tastahzi bi asdiqa'ika bil alqabis sayyi'ah. Jangan kita gelar atau panggil kawan-kawan kita dengan gelaran yang buruk. Ya, jangan diamalkan. Bukan kawan-kawan sahaja, seperti yang saya nyatakan tadi. Adik-beradik juga begitu. Kawan-kawan, adik-beradik, ahli keluarga kita, jangan kita gelar ataupun panggil dia dengan kataan-kataan yang buruk. Ya. Hitam ke, gemuk ke, dan sebagainya. Tak elok. Ya. Jangan. Itu bukan akhlak yang baik. Baiklah murid-murid semua. Jaga diri baik-baik. Pakai pelitup muka. Walau pergi ke mana sahaja, kena pakai topeng muka. Sebab COVID-19 masih lagi belum hilang di muka bumi ini. Jadi jaga diri baik-baik. Semoga kamu dipelihara oleh Allah Ta'ala. Alhamdulillah, berakhir sudah kelas kita pada hari ini. Ustazah doakan semoga Allah Ta'ala permudahkan segala urusan kita. Semua murid-murid dapat memahami apa yang dipelajari pada hari ini. Ustazah minta maaf kalau kurang jelas atau kurang penerangannya kurang memuaskan. Jadi yang baik datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan setiap kelemahan daripada diri Ustazah sendiri. Semoga ianya dapat memberi manfaat. Jangan lupa share dengan kawan-kawan, subscribe. Semoga ia memberi manfaat kepada semua orang. Ustazah undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila liqa.